Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. Insya-Allah menyambung kelas pengajian kita seperti biasa hari Rabu malam Khamis kita akan ambil fusul tafsir. Yang mana kita bincangkan itu kali terakhir berkenaan dengan turukut tafsir, jalan pentafsiran Al-Quran, yang kita kata bahawa antara jalan dia adalah selepas daripada kita bincang Quran dengan sunnah, Quran dengan kata sahabat, kata tabi'in, yang kelima adalah Quran dengan bahasa Arab. Dan kita bincang itu tentang bahasa Arab ni, kita kata memang macam disebutkan oleh pengarang buku kita bahawa dia memang sepatut jadilah, sebab orang Arab yang terima Quran tu dalam bahasa Arab. Sebab tu bila kita lihat balik dalam Quran Karim, sebenarnya bukan semua benda ditafsirkan, sebab bagi mereka orang Arab benda tu dah faham. Lepas tu Ibn Abbas radhiyallahu anhu kan dia, waktu kita bincang dalam mukaddimah hari tu, Ibn Abbas kata tafsir ni ada empat. Tafsir ni ada empat. Satu, tafsiran yang diketahui oleh orang Arab. Orang Arab tahu benda berkenaan melalui kalimah tadi atau perkataan tadi atau ayat tadi berdasar kepada bahasa mereka. Kemudian ada tafsir dengan tafsiran yang tak diketahui oleh siapa. Wajib kita tahu sebagai seorang Muslim, macam solat, apa, puasa apa, kita tak boleh kata saya tak tahu, yang tak boleh dijahili oleh siapa pun. Yang ketiga, tafsir yang diketahui oleh para ulama, yang orang yang tak belajar, tak menuntut takkan tahu. Kemudian yang keempat, tafsiran itu yang diketahui hanya oleh Allah Ta'ala saja. Allah simpan ilmu tentang perkara berkenaan di sisinya saja. So basically empat. So, jadi dalam konteks yang pertama tu, tafsiran diketahui oleh orang Arab dengan bahasa mereka. So itu tajuk yang kita bincangkan sekarang. Okey. Hari itu kita terangkan tentang garis panduan tafsiran dengan bahasa Arab ni. Kita kata yang pertama sekali yang kita letakkan itu adalah hendak lafaz yang ditafsirkan tadi mestilah benar dalam bahasa. Tak boleh tafsiran Quran dengan apa tak diketahui dalam bahasa Arab. Cuma hari itu saya tak buka tunjukkan perkataan hillun, yang halla yahillu, hillun tu yang maksud dia halal, bukan maksud dia menetap. Tapi telah masuk sebagian ahli tafsir mengatakan wa anta hillum bihadzal balad, dan kau menetap pada negeri ini. Even dalam terjemahan Quran pun tulis engkau menetap pada negeri ini. Sedangkan benda tersebut tak betul dari segi masalah bahasa, sebab hillun tak pernah maksud hala. Hala yahulu, menetap. Sedangkan yang ini halla yahillu. So dua verb yang berlainan. Satu ada waw, ha waw lam, satu lagi ha lam lam. So dia bukan verb yang sama, bukan kata kerja yang sama. Tak sepatutnya diterjemah sedemikian. Cuma kita tunjukkan itu teguran dibuat macam oleh Ibnu Ashur, Tahir Ibnu Ashur dan lain-lain yang di kalangan para ulama. Cuma saya tak tunjukkan dia dalam tafsir yang yang datang apa para ulama yang ikut kaedah salaf kata. Okay, contoh kat sini yang kita tunjukkan daripada ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Kadangan yang diringkaskan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Okey. Sekejap nak kena besar kan? Tak besar kan tak nampak. Okey. Okay, dia kata kat sini, la uqsim bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Dia kata apa? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, hadza qasamun minallahi tabaraka wa taala. Ini adalah sumpah daripada Allah tabaraka wa taala bi Makkah, dengan Mekah. Allah Taala sumpah dengan Mekah. Bersumpah dengan Mekah, dan kita tajuk asal memang Allah Taala boleh bersumpah dengan apa sahaja yang dikehendaki di kalangan makhluk dia. So nak sumpah dengan apa, dia itu hak dia. So kat sini sumpah dengan Mekah. Bi Makkah Ummul Qura, ibu segala kampung. Itu gelaran lain bagi Mekah. Fi hali kauni sakini fiha hala. Pada ketika keadaan penduduk yang menetap padanya ketika itu, ketika waktu berkenaan. Allah Taala bersumpah la uqsim bihadzal balad, ketika itu. Liyunabbiha ala azamati qadriha, supaya dia jelaskan atau peringatkan terhadap keagungan kedudukan Mekah itu sendiri. Okey, fi hali ihrami ahliha, pada ketika
berihramnya penduduknya. Kan penduduk dia kan asalnya halal, tapi diorang kena bila nak tunaikan ibadat kena berihram. Mana haram ke atas mereka walaupun mereka adalah ahli halal. Orang halal di Mekah. Okey. Qala Mujahid, berkata Mujahid, la uqsimu bihadzal balad, benar-benar aku bersumpah dengan negeri ini, ai la radda alaihim, tiada jawapan ke atas mereka, tiada balas tiada jawapan daripada mereka, aku bersumpah dengan negeri ini. Wa qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, la uqsim bihadzal balad yakni Makkah, yang dimaksudkan dengan negeri ini adalah Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad, ini kalimah yang kita ambil tu kan, dan kau halal di negeri ini. Qala, berkata Ibn Abbas, anta ya Muhammadu, engkau wahai Muhammad, ya Muhammad, yahillu laka an tuqabila fihi bihi, an taqabala bihi, halal untuk engkau wahai Muhammad untuk engkau keluar masuk padanya. Dengan maksud bukan menetap, halal, engkau halal di negeri ini, maksud untuk keluar masuk sebagainya. Wa kadza ruwiya an Sa'id bin Jubair, demikian juga daripada Sa'id bin Jubair, wa Qatadah, daripada Qatadah, wa qala Mujahid, berkata Mujahid bin Jabr, dia kata asabta fihi fa huwa halalun laka, ma asabta fihi fa huwa halalun laka, apa kau temui padanya, kau dapati padanya, maka dia halal untuk engkau wahai Muhammad. Itu maksudnya halal, wa anta hillun bihadzal balad. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, wa anta hillum bihadzal balad, engkau halal pada negeri ini. Qala anta bihi min ghairi harajin wala ismin, engkau padanya tanpa kesempitan, tanpa dosa. Tanpa kesempitan, tanpa dosa, kau boleh buat apa saja dekat situ. Okey. Jadi qala Hasan Al-Basri, berkata Hasan Al-Basri, ahallaha Allahu lahu sa'atan min nahar, Allah Taala halalkan negeri tersebut, Mekah tu 1 detik 1 jam daripada siang. Ni ketika Fatul Makkah, kan Nabi datang dengan tentera untuk menyerang, tapi dihalalkan untuk tempoh tersebut saja untuk baginda SAW. So jadi kalau kita fahamkan ni, apa yang dikatakan ni sebenarnya berkait dengan hadis Nabi SAW. Ini makna hadzal makna alladhi qaluhu, pengertian ini dikatakan oleh semua, Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, semua sekali, Hasan Al-Basri, yang diorang kata ni qad warada bihi hadithu muttafaqu ala sihhatihi, telah datang dengan pengertian ini hadis yang disepakati terhadap kesahihannya. Yang Nabi kata dalam hadis berkenaan, innal hadzal balada harramahullah yawma khalaqas samawati wal arda, sebenarnya negeri ini diharamkan oleh Allah Ta'ala pada hari dia ciptakan seluruh langit dan juga bumi. Fahuwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamati, maka dia haram dengan pengharaman Allah Ta'ala, kehormatan Allah Ta'ala letakkan baginya sampai hari kiamat. La yu'dadu syajaruhu, tak dipatahkan akan pokok-pokok dia, tak dijumpa patah-patah, tak boleh. Wala yukhtala khalahu, dan takkan dikutip dan sebagainya apa yang ditinggalkan. Mana kalau kita jumpa benda kat Mekah tak dikutip. Inna wa innama uhillat li, ia hanya dihalalkan untukku, Mekah ni, sa'atan min nahar, 1 jam daripada siang, 1 waktu daripada siang. Wa qad adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil amsi, maka telah kembali pengharaman, kehormatan negeri ini pada hari ini seperti pengharaman dia semalam. Hari ini aku dapat takluk, dah semalam dia tak ni dah, tak halal dah. Ala falyuballighu syahidu al-ghaiba, ketahuilah hendaklah menyampaikan orang yang hadir ini kepada orang yang tak hadir. Means that balik kepada haram, tak boleh bawa senjata, tak boleh haram. Wa fi lafzin akhar, dan lafaz yang lain, fa in ahadun tarakhasa bi qital Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulu innallaha adzina lirrasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'dzan lakum. Jika sesiapa mengambil kelonggaran, dia kata boleh saya serang Kaabah, boleh saya serang Mekah ni, Masjidil Haram ni dengan peperangan Rasulullah SAW, maka katakan kepada mereka, innallaha adzina li rasulillah wa lam ya'dzan lakum, Allah halalkan untuk Rasulullah, tak halal untuk kalian. So faham? Jadi kalimah halal yang kita bincangkan tadi tu sebenarnya adalah maksud halal, bukan maksud dia menetap. Walaupun saya ulang balik, banyak kadang-kadang buku-buku kita Quran-Quran terjemahan yang dibuat, banyak yang letakkan engkau menetap pada negeri ini, sedangkan engkau halal pada negeri ini. Mana boleh engkau keluar masuk di negeri ini. Itu maksud sebenar yang dikendaki. Sebab halal tak pernah jadi hala. Faham halam lam bukan ha waw lam. Pasal hala yahulu menetap. Ni halla yahillu.
Faham Jadi itu syarat pertama. Bila kita gunakan tafsir bahasa, pastikan kalimah yang digunakan tadi adalah betul. Memang orang Arab pakai, bukannya kita mandai-mandai. Macam yang kita sebut itulah orang Melayu pakai apa, fitnah dengan maksud tuduh tanpa bukti. Jangan sebar fitnah. Okey. Dia kena jaga-jaga sikit kalau maksud dia menyebarkan apa macam nak mengacau apa jiwa orang. Ya, itu fitnah lah. Sebarkan cerita palsu, sebarkan cerita sekian macam apa 3-4 hari ni kan. Saya dah ambil booster hari Ahad baru ni. Ambil dah lah. Sebab hari tu tertangguh sebab saya demam sebelum ambil. Setakat ni lah alhamdulillah saya demam sebelum ambil. Kalau saya ambil hari tu, kemudian saya demam dan orang kata, ustaz sebenarnya sakit ni pasal ambil booster. Ini dah ambil beberapa hari ni kan. Cuma hari pertama tu ngantuk, hari ni dah tak ada benda dah. Lompat-lompat dah. Lari je tak, lompat je. Jadi kalau kita faham, kadang pelik juga. Saya tak faham. Macam baru ni ada seorang budak ni kan, kita kenal. Dia sibuk kata, jadi sekian. Saya nak tanya soalan. Maksud dia daripada 23 juta manusia ambil vaksin ni, yang sakit tu berapa orang tu? Soalan, kalau tak ambil vaksin, maksud dia selama ni tak ada orang kena stroke, tak ada orang tiba-tiba lumpuh, tak ada orang sakit jantung, tak ada orang ada masalah penghadaman, tak ada orang. Maksud dia bila ambil vaksin baru timbul penyakit ni. Tak wujud penyakit tu. Memang tak pernah kena lah. Keluarga kami tak pernah kena, dia kata. Tak ada pula, ada kena. Pernah kena. Dia janganlah cakap macam tu. Awak mengganggu jiwa orang. Ini fitnah betul. Ini menyebar fitnah dia panggil. Kalimah ni pasal kita sebarkan. Kemudian sedangkan kalau kita tanya soalan balik kan, macam orang Melayu kita katakan makan nasi kemudian sakit. Tu kita kena tanya. Ni pakai makan nasi ni. Macam mana boleh cakap macam tu? Lama dah makan nasi kan. Sebab tak ada nasi pun orang kita sakit. Ada nasi pun sakit. Itu salahkan siapa? Sebenarnya awak buat apa sebenarnya ni? Kadang-kadang kita kata kadang-kadang apa bila kita sebut kan, bila dia kata macam mana nak tahu benda berkenaan, kita kata dalil penghujahan lah. Pasal tajuk dia daripada juta manusia, kita ambil percentage yang kena. Jangan jadikan yang kecil tu sebagai tajuk. Sebab kalau kita buang tajuk vaksin tadi pun, orang pada waktu biasa memang ada sakit. Tiba-tiba tak pernah sakit. Angkat tangan. Tak pernah dengar penyakit ni sebelum vaksin. Kalau dia kata cocok tiba-tiba jadi menggelupur kan, semua orang menggelupur. Menggelupur tadi 30%. 10% lah kita bagi 10%. Dari 23 juta tu 10% jadi. Memang kita jadikan tajuk. Tapi kan kata 0.00%. Bukan kita kata yalah pasal kita boleh nampak benda jadi, kita kata apa? Alhamdulillahilladzi afana wa batalahum. Allah Taala segala puji bagi Allah yang uji orang tapi selamatkan kita. Yang Allah selamatkan ramai. Yalah buat macam tu. Pelik kadang. Nak kata tak bijak kan marah. Kan? Nombor kes banyak tu bukan untuk takutkan orang, untuk bagi tahu suruh jaga, bukan direka. Unless kita nak kata semua yang dikeluarkan oleh KKM penipu. Tajuk dia. Itu tajuk asal. Jangan gunakan ayat macam tu. Nak kata bahawa janganlah takutkan orang. Bukan masalah takutkan orang. Adik-adik saya pada beberapa orang sekarang kena. Dia pergi kahwin dekat Kelantan, anak saudara kahwin, ada seorang ni kena. Dia bukan seorang dua tak, satu rumah, the whole household. Hari tu berapa tahun, 2 tahun kan, duduk lepak-lepak, tak ada seorang pun kena. Ya, serius. Tak ada seorang pun kena. Baru ni dia cek positif. Start batuk-batuk sebagainya, memang batuk-batuk pun. Dia relax lah. Memang cuma alhamdulillah kerana mereka dahulu Allah Ta'ala jadikan asbab, macam pakai tablet keledar kan. Kita pakai tablet keledar, kita kalau accident, moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita. Jadi diorang ambil asbab, ambil vaksin sebelum ni. Jadi kena pada diorang hanya 1 dan 2 saja. Batuk-batuk dan sebagainya, tak ada sampai peringkat kena bantuan pernafasan. So relax lah. Memang kita kata kes tu jadi, jangan kata tak jadi pula. Pelik betul. Kadang-kadang ni masalah juga kan, bila manusia ni dia melihat bahawa harta benda ni menjadi tonggak hidup dia. Contohnya macam kalau tak ada harta benda ni tadi, habislah dakwah ke, ataupun habislah sekolah dia ke. Jadi kadang-kadang dia akan jadikan benda tu sebagai tajuk untuk kononnya marah. Kalau dia kata benda berkenaan pada ibu bapa, dia rasa nak bimbang anak dia, asal masalah pula. Kalau dia pegang hadis Nabi tak keluar rumah ketika wabak penyakit, awak cakap apa? Minta keluar rumah langsung. Tak keluar rumah langsung. Dia pegang hadis Nabi kata jangan keluar rumah. Riwayat Ahmad.
Kalau ikut mazhab apa riwayat Bukhari, tak keluar dari negeri, tidak keluar negeri dia. So awak cakap apa? Nombor tu ada. Nah, pelik tu. Ala kulihal bijak sikit tau. Dalam berdalil tu bijak sikit. Ya saya pun pergilah komen dekat kawan tu punya Facebook. Saya kata, saya kata apa? Oh, rupanya sebelum vaksin ni ada penyakit stroke, kan, pendarahan otak, kan, orang tiba-tiba lumpuh ni tak ada rupanya. Tak ada, tak wujud. Lepas vaksin baru jadi. Baru faham. Saya kata okey. Okey, faham dah. Lepas tu dia balas dengan senyum. Dia faham lah, kita pun dia katakan tak bijak kot. Kan? Takkan tak pernah fikir macam tu. Pelik. Baik. Okey, so jadi yang bahagian pertama faham So maksudnya kalau penggunaan bahasa dalam pentafsiran Quran, mesti kalimah itu orang Arab pakai. Mesti orang Arab pakai. Bukannya orang Arab tak pakai. Ini macam mungkin kalau tuan-tuan dengar tentang ijazul ilmi, kan, pembandingan sains dan Al-Quran yang dalam saya ingat dia dalam tajuk buku metodologi memahami hadis tu yang Dr. Zaimi Karang pun ada, dia nukilkan sikit bahagian tu. Cuma kalau yang kami yang belajar, sebenarnya kalimah alaqah dalam bahasa Arab memang orang Arab pakai dia 3 meaning. Satu, pertama lintah. Kedua, maksud dia adalah benda yang melekat. Ketiga, darah beku yang pekat. Darah beku yang pekat dia panggil alaqah. Kemudian benda melekat macam ni, clinging, something clinging, dia panggil alaqah. Lintah pun dia panggil alaqah. Sebenarnya kalau ikut kepada embryologi, memang ketika hari start daripada hari yang ke-23-24 kejadian janin, pembentukan janin, memang janin ketika itu sebenarnya tiga kalimah tadi kena. Tiga kalimah kena. Memang dia darah beku yang pekat. Pasal ketika tu darah daripada ibu hanya masuk tapi tak keluar. So memang dia consist of darah. Pasal ketika tu organ pertama dia nak jadi, jantung, hati nak mula terbentuk. So darah masuk tapi tak keluar. Kemudian rupa dia macam lintah. Memang sebiji macam ni, macam lintah melekat dekat yolk sac. Kantung telur dia melekat macam tu. Dan kemudian dia berlekat dan dia rupa macam lintah. Memang dibelah. Kalau kertas rentas dia kerat, memang sebiji macam lintah. Dengan tulang belakang dia punya garis-garis tu, bila diluruskan balik, sebiji macam lintah. So sebenarnya lafaz tadi kena, memang orang Arab pakai. So kita bukan cari kalimah baru macam lintah tadi, adakah orang Arab pakai? Memang orang Arab pakai. So boleh digunakan. Kalau kata bukan orang Arab pakai, tak boleh pakai. Tak boleh kita gunakan tiba-tiba. Kita kata macam atom. Zarrah. Orang Arab pakai zarrah, maksud dia apa? Semut merah yang kecil serta habuk yang diterbangkan. Kalau kita tepuk kan keluar habuk naik kan, nampak? Itu zarrah. So orang Arab tak pakai atom. Awak jangan pakai atom. Jangan pakai atom. Ya. Kita kena faham. Dari sudut apa dipakai, orang Arab pakai, kita pakai. Orang Arab tak pakai, jangan pakai. Yang tiba-tiba letakkan ni maksud baru. Macam ada saya jumpa orang, dia baca wadzariyat zarwa. Adzariyat tu boleh maksud dia dengan benih, kan, benih angin. Tapi dia baca dengan maksud apa? Wireless telecommunication. Serius. Memang kita sembang tu memang dia punya confident. Lepas tu saya kata dengan dia, abang kalau betul abang terang pada kawan saya. Kita ada orang kawan sini. Zul Ega kan. Kita kata abang terang kepada dia, buktikan Quran betul. Dia tak boleh buat pula. Dengan cerita abang dia kata. Cerita. Tak boleh. Silap tak rekod. Zul mula rekod ni. Dia ambil kamera, saya kata tak payah. Tapi lepas sekarang rugi. Kawan tu masih lagi aktif. Dia ada blog spot gitulah. Masih aktif lagi. Lepas saya kutuk-kutuk kan, dah blog. Dia cuma untuk orang yang dia kenal dia boleh baca. Allah Akbar. Habis itulah masa Arab tak pernah guna. Awak tak boleh pakai tiba-tiba. Itu pertama. Kedua, bila kita tafsir dengan bahasa ni, dia kata anna tafsir al-Qur'ani 'ala al-aghlabil ma'rufi min lughatil arabi. Hendaklah pentafsiran Quran tu di atas yang paling biasa yang diketahui daripada bahasa Arab. Duna syadhi, bukan dengan yang janggal. Awil qalili, ataupun sedikit. Ini penggunaan dia. Misalu, contoh dia. Okey. Dalam surah Al-A'la, ada surah An-Naba. Dalam surah An-Naba. An-Naba 24. An-Naba 24. Allah nyatakan la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Tidak mereka rasa dalam neraka tersebut bardan,
sebarang kesejukan, wala syaraba, tidak juga minuman. Tak ada sejuk, tak ada minum. Qila, dikatakan, al-bardu an-naumu. Bard tu adalah tidur. Mereka tak rasa dalamnya tidur, tidak juga minuman. Okey, problem ni sekarang ni, penggunaan bardun dengan maksud tidur ni, wa hadha tafsiru bil aqal. Ini pentafsiran dengan pentafsiran yang sedikit. Mana usage bard sebagai tidur adalah sangat sedikit penggunaan dalam bahasa Arab. Rare. Bukan penggunaan biasa. Idil aghlabul ma'ruf minal bardi. Okay. Kerana yang paling biasa yang diketahui daripada ad-bard itu, kalimah bard adalah huwa ma yabrudu harul jismi minal hawa. Dia adalah apa yang menyejukkan kepanasan badan, tubuh badan daripada udara yang sejuk. Itu panggil bard. Itu maksud dia. Bukan maksud dia adalah tidur. Kalau dia terjemahkan dengan maksud yang jarang-jarang pakai, la yadhuquna fiha bardan wala syaraba, tidak mereka rasa dalamnya tidur, tidak juga mereka rasa minuman. Sedangkan sebenarnya balik pada asal, memang keadaan di syurga nanti atau di neraka nanti tak ada tidur. Atau memang tak ada tidur. Tak ada buang air, tak ada sekian. Makan minum ada, tapi tidak ada sebarang apa akses. Jamban ke tak ada. Kalau orang tu suka pergi toilet kan, tak ada toilet untuk anda. Ya, tak ada toilet dan syurga ni tak ada toilet. Walaupun ada orang kata macam mana nak faham, kita makan tapi tak ada keluar najis sebagainya. Dia para ulama jawab lah. Contoh macam budak dalam perut mak dia makan. Mak dia hantar nutrisi tapi tak ada akses buangan. Itu contoh dia. Jadi macam di syurga tu Allah Ta'ala lagi berkuasa untuk jadikan sedemikian. Tak ada syurga tu benda-benda berkenaan. Jadi kadang-kadang, okay, jadi kat sini masalah bard tadi. Kalimah bardun maksud sejuk. Itu yang lebih yang tafsiran yang aghlab. Tapi kalau dia kata orang tu konon nak cari apa kepelikan dia panggil. Ni macam dulu kat Malaysia ni ada seorang. Sebut tak sebut? Sebut. Sebutlah, okey sebut. Noman Ali Khan yang datang Malaysia buat tafsir sebagainya kan. Dia kadang-kadang tafsir tu orang Arab tak pernah pakai pun. Kalimah tadi dia pakai. Tapi bagi orang yang tak belajar tafsir, tak belajar bahasa Arab dengan betul, dia datang kelas dia, kan. Ini ustaz aku pun tak tahu. Dia jadi macam impress. Sedangkan kalimah dipakai tadi, orang Arab pun tak pernah pakai. Kadang-kadang bukan tu. Kalimah tu mungkin janggal pun. Contoh macam dia tafsirkan albirru. Jadi lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Takkan kalian capai, kan surah Al-Imran kan, di tempat dalam Quran, lan tanalul birra, takkan kamu capai kebaikan hatta tunfiku, sampailah kalian menginfakkan mimma tuhibbun, daripada apa kalian sayang. Okey, ayat tu kan. So saya ingat sekali dekat televisyen kot. Waktu tu dia punya apa zaman entah kegilaan orang Malaysia ni, dia ada ikut hype. Ada musim Ustaz Azhar Idrus, ada musim sekian, ada musim kan. Bila time musim ketika Noman Ali Khan tu, TV muka dia je. Muka dekat TV. Jadi tak tahulah waktu time tu yang tengok tu isteri saya. Saya awal saya kata jangan tengok, dia nak tengok juga. Saya terdengar lah time-time saya petang-petang kan balik kerja tu, kita baring-baring rehat, dia pasang, kita dengar dia cakap. Kawan dia cakap lah gini lah gitu lah. Sekali tu saya dengar dia kata apa? Dia kata albirru, dia kata kebaikan, albir dan barara tu dia kata maksud dia adalah daratan. Dalam Quran kata kebaikan. Albirru kebaikan. Pasal kita kalimah untuk daratan barun, bukan birrun. Barara juga, barara. Tapi barra daratan. Zuharal fasadu fil barri wal bahri. Muncul kerosakan di daratan dalam lautan. Barara juga. Tapi barra daratan. Birrun kebaikan. Ada Ustaz Yunus tambah burrun gandum. Tak ada kalimah tu barara tau, tapi dia tak sama. Tapi dia interchange. Dia katakan, jadi bayangkan, dia kata kebaikan ni macam daratan. You are swimming towards the safety. Oh, ayat dia sedap kan, dia cakap bahasa Inggeris kan. Orang kita cakap, wah, Mak Saleh dia kan. Dia dengar Mak Saleh wak dia, kita macam kan. Geng-geng kadang-kadang apa yang Mak cakap lah. Dia, saya faham, dia English educated. Anda nak belajar, kalau dia kata anda sejahil, kalau ustaz cakap Jawa, anda kena belajar bahasa Jawa.
Kalau anda tahu ilmu dalam bahasa Jawa je ada. Anda kena belajar lah. Tukar lah. Macam orang pergi belajar apa masakan dekat Perancis. Takkan nak pakai bahasa Melayu juga. Dan kau tu pakai Perancis, kau pergi buka bahasa Inggeris. Tak jadilah. Kena pakai bahasa dia. Pergi masuk macam apa, pergi The Hague, Belanda kan. Pergi nak jadi lawyer untuk mahkamah antarabangsa. Anda tahu tak kena pakai bahasa Perancis? Semua tak tahu ni. Perbahasan, perbicaraan ni mungkin sebab tu kita kalah banyak. Perbicaraan dekat mahkamah antarabangsa di Hague, Belanda The Hague dekat Belanda. Perbahasan dalam mahkamah tu pakai bahasa Perancis. Sebab undang-undang antarabangsa dibina di atas Napoleon Code. Garis panduan yang Napoleon letakkan itu dikatakan sebagai garis panduan undang-undang antarabangsa. Dipakai. So dalam bahasa apa dia buat? Bahasa Perancis. So perbicaraan pakai bahasa Perancis. Lepas tu banyak orang kalah dekat mahkamah antarabangsa ni. Dia tak boleh pakai bahasa Inggeris. Kita tu macam patutlah kalah kan. Sebab kita tahu bahasa dia pakai kan. Di sudut asal awak kena tahu. Macam kalau nak pakai pandai mechanical engineering, awak kena belajar bahasa Jerman. Tak banyak buku-buku tentang pakai itu dalam bahasa Jerman. So kadang-kadang orang kita ni macam kes tadi lah, macam dia ni kan, dia pakai tadi, orang kita yang tak tahu ni seronok kan. Birrun kebaikan, boleh jadi harta, boleh jadi apa, boleh jadi pahala. Maksud dia datang dia ni baca pasal nak bayang kepada orang, panggil apa, kalau tak sampai ke safety tadi kau tenggelam. Sedangkan tajuk bersedekah atau berinfak dari apa kita sayang ni, benda ni lebih kepada fadilat, tak wajib, fadilat. Mana kalau kita nakkan pahala lebih besar, kita infak apa kita paling sayang. Tapi kalau kita tak infak benda paling sayang, tak ada kebaikan ke? Dia kurang sikit lah, tu maksud dia. Bukan maksud tak ada langsung. Tapi ini dibayangkan dengan daratan. Jadi kalau daratan awak tak sampai, tenggelam, mati. So itu bacaannya sangat jauh. Saya macam tu, fahal Mamat dia cakap macam ni, saya kata. Saya tengah baring kan, saya tengok tengah-tengah mamai petang. Saya kata, biar benar kan. Dia terjemah birrun jadi barun. Birrun kebaikan, dia terjemah kepada barun, daratan. Kamu tak akan sampai kepada daratan dia. Tak akan capai daratan. Dia pergi baca dari sudut itu. Sedangkan tak ada dipakai pun kalimah barun dengan maksud kebaikan. Tak, itu problem dia bukan usul sama. Barara, 3 letter. Tapi bacaan lain jangan samakan. Jangan samakan. Sebab tu Ustaz Yunus bila saya cerita, Ustaz Yunus tambah satu lagi, kalau jumpa kata dengan dia apa? Burun, gandum. Kamu takkan capai gandum. Tengok. Masalah ni. So ini contoh macam kadang-kadang kalau dia kata kalau ada sekalipun dia punya usul tu macam hampir sama, tapi dia sebenarnya bukan boleh macam tu. Sebab tafsiran mesti dengan aghlab, apa yang terbiasa dipakai oleh orang Arab, bukan dengan yang jarang-jarang. Ini contoh dia bagi kat sini. Okey, baik. Okey, ketiga yang antara syarat untuk kita tafsir Quran dengan bahasa adalah ayyura'iyal mufassiru 'inda tafsirihi li lafzati siyaq. Hendaklah menjaga ahli tafsir berkenaan tafsirannya terhadap lafaz tersebut kepada lafaz dalam baris ayat. Lafaz dalam baris ayat. Sebab kena ingat, lafaz dalam baris ayat tadi dia memberikan maksud berbeza. Kalau kita tukar bentuk ayat, kalimah tadi mungkin akan maksud lain. Contoh macam kita sebutkan solat. Kan kita ada surah An-Nisa 43. Kan ayat 43 kan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kan? Hei orang beriman yang kamu dekati solat. Okay. Ini kita letakkan itu je. Kalimah dia solat. Yang dekati solat kan dalam keadaan kamu mabuk sampai kamu tahu apa kamu cakap. Wala junuban. Dan yang kamu dekati solat ketika junub. Kan? Ketika junub. Ni nampak lagi? Okey. Tiba-tiba ayat dia bunyi. Dia kata hatta illa abiri sabilin, kecuali melintas jalan. Hatta tagtasilu, sampai kamu dah mandi. Ulang balik saya ulang balik. Pada awal tadi jelaslah, jangan dekati solat, kita faham perbuatan solat. Perbuatan solat. Sampai kita dalam keadaan mabuk, sampai kita sedar kita cakap apa. Jangan dekati solat ketika junub. Kita faham lagi, masih lagi kita faham perbuatan solat. Kecuali junub. Dalam keadaan junub, kecuali melintas jalan. Jangan dekati solat
ketika junub, kecuali melintas jalan. Sampailah kamu mandi. Pening tak? Okay. Kalau saya terjemahkan, jangan dekati solat, jangan dekati tempat solat. Ketika junub, kecuali lintas jalan. Betul, orang yang junub boleh lintas je, tak boleh lepak. Sampai kamu mandi. Kamu dah mandi baru boleh lepak dalam masjid. Ya. Tu maksud dia solat dekat sini maksud tempat. Lebih tepat dengan maksud tempat. Ketika baris ayat kedua tu maksud dia tempat. Pertama mungkin kita tafsirkan sebagai perbuatan solat. Tapi kedua tu kena tafsir dia sebagai tempat solat. Kalau baca dengan maksud yang sama, tak boleh. Sebab tu kena jaga bila kita tafsirkan, kena jaga baris ayat tu maksud dia apa. Tak boleh kita datang pula, tapi saya tak puas hati. Kenapa? Macam mana boleh solat ni? Boleh dalam junub tak boleh, kecuali dalam lintas jalan. Maksudnya kalau solat lintas jalan tak apa. Nampak tak? Jangan degil lah, jangan ke kepala panggil. Pasal balik pada asal, pengetahuan tentang kalimah tadi, yang lebih tahu adalah Allah Ta'ala. Dan pada para sahabat dan Nabi tak pernah ada kekeliruan. Mereka tak keliru pun. Cuma depan zaman kita sekarang ni lah, bila orang-orang yang bukan Arab mula bahaskan, bincangkan, datanglah kekeliruan yang banyak. Mula start yang ni kata, kalau macam ni macam mana? Kalau macam ni macam mana? Ayat macam tu. Yang ahli kalam biasa cakap itu kan. So in the end, last sekali benda yang patut simple jadi rumit. Jadi pening kepala. Sebab ni saya nak fahamkan apa geng-geng yang punya belajar belajar di rumah pengasih, rumah orang yang tengah recovery daripada dadah kan. Jadi ajarkan dia orang. Saya kata tu waktu ajar tentang tajuk ikhlas, syarat penerimaan amal, 2 ikhlas. Okey, simple, satu kelas okey, settle. Tapi bila terang tentang tajuk ikut sunnah, 3 kelas tak habis. Sebab bila kita sebutkan syarat amal diterima mesti ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekat situ rupanya banyak orang tak faham. Banyak orang macam keliru. Tapi ustaz saya kata macam ni kan. So kita nak fahamkan, kena hormat. Hormat kita kepada ulama' tak lebih pada hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada orang kita dia kata, ya Nabi cakap, tapi Nabi mungkin pula. Sedangkan Nabi SAW tu lah panduan kita yang pertama. Ulama' tadi kalau dia terangkan, dia kena clarify kenapa dia cakap macam tu. Tak boleh dia cakap tiba-tiba macam, ikut saya lebih tahu apa Nabi cakap. Tak boleh cakap macam tu. Tak boleh gunakan kalimah macam tu. Sebab semua orang akan kata macam tu. Mazhab Hanafi kata macam tu, pengikut mazhab Hanafi kata macam tu, mazhab Syafi'i kata macam tu, mazhab Ahmad kata macam tu. So siapa yang betul? Sebab tu kita kata yang diorang punya argument tadi kita ukur dengan dalil. Jadi bila saya terangkan contoh macam kes, saya simple je, tajuk masalah musta'mal. Saya kata tadah air untuk wuduk balik Nabi tak buat. Tapi air terpercik dari muka jatuh dalam bekas, Nabi tak kisah. So kalau Nabi tak kisah, kenapa awak kisah? Dia tahu macam tak puas hati. Tapi ustaz saya kata macam ni. Saya kata, ustaz awak buat dalil tak? Saya kata, ni Nabi buat ni, mandi daripada bekas. Terpercik air balik, Nabi tak hirau. Tadah air, Nabi tak buat. Kalau orang tu maksudkan dengan air musta'mal tu, lepas kita pakai, kita tadah. Itu memang tak buat. Tapi terpercik ketika ibadat tadi, ataupun kita celup bekas dalam tangan kita dengan bekas. Lepas wuduk basuh muka, celup lagi bekas untuk ambil air tangan. Nabi tak kisah. Para sahabat tak kisah, awak sibuk apa? Jadi diorang tak boleh terima. Macam nak lepaskan daripada kongkongan guru saya takkan silap. Guru awak bukan Nabi. Dia bukan maksum. Dia boleh salah. Saya boleh salah. Kenapa pula masalah kat situ? Ini sudut yang kadang banyak orang dia tak ada disiplin tau. Dia beragama tapi tak ada adab. Adab beragama tak ada. Sebab kadang last sekali Nabi kalah, ustaz dia menang. Tu masalah paling salah. Ustaz Nabi pun kalah. Nabi pun tak betul, tak sah solat. Ustaz tu kena ukur dengan Nabi lah. Kalau ustaz ni, bayangkan ustaz yang kita jumpa ni adalah hujung Sungai Kelang. Tahu Sungai Kelang? Hujung Sungai Kelang, muara Sungai Kelang. Awak sanggup nak minum air Sungai Kelang? Tak sanggup kan? Kita kena filter. Kalau kita orang duduk Sungai Kelang kan, orang duduk Kelang kan, dia ambil air pipe daripada Sungai Kelang, katakanlah kalau dia filter dia sanggup nak minum, okey lah kan? Kalau tanpa filter, kena filter lah juga. Bukan tak filter. Pandai-pandai pula dia ustaz ni kan. Memang ustaz kita hormat, tapi bukan maksud hormat ustaz tadi sampai mengalahkan Nabi. Argument ustaz saya rasa, takkan rasa ustaz maksum. Ustaz tak maksum, tok guru tak maksum. Yang maksum Nabi.
Sebab tu argument kalau bincangkan pun. Sebab tu ustaz kita, kalau kita kata ustaz kita banding sahabat Nabi, takkan sahabat Nabi tak tahu ustaz kita tahu? Itu lagi jauh lagi. Para sahabat adalah ulama pertama. Bukannya para sahabat ni orang cikai-cikai. Para sahabat adalah ulama pertama, orang didikan Nabi. Ini kita sibuk, ustaz saya ni belajar dengan wali. Sahabat belajar dengan Nabi lah. Orang ni kan sewil betul. Para sahabat belajar dengan Nabi. Tiba-tiba lower daripada ustaz awak. Betul. Okey. Sebenarnya kalau orang tu buka kitab apa Sya'rani, Tabaqat Kubra, yang dikumpulkan berkenaan dengan kisah-kisah wali sebagainya kan. Memang dalam tu dia sebut dah. Dia kata dan kedudukan para wali, para nabi, dia kata atas sikit dari rasul. Tapi bawah daripada wali. Sebab tu bila diorang cakap tu, diorang menangkan cakap. Sebab bagi diorang wali lagi tinggi banding nabi. Hujah kisah Khidir. Kisah Khidir yang dipakai duk canang kat anak murid dia. Kata tengok Khidir ni wali, Musa nabi. Khidir tahu, Musa tak tahu. Itu tajuk dia sebenarnya. Kalau jumpa orang sesat ni kan, saya kata manhaj asal tu dah rosak. Memang diorang punya pegangan macam tu. Sebab diorang tak nak ikut ilmu syariah yang dibawa oleh para sahabat kepada tabi'in kepada tabi'in, dinukilkan oleh ulama tafsir, ulama fiqh, ulama hadis. Dia tak nak ini. Sebab ini letih. Dia tak nak, dia nak shortcut. Tu dia buat cerita-cerita macam wali-wali, kisah wali-wali Adawiyah lah, kisah ini, kisah itu, yang tak ikut ilmu syariat tapi jadi wali Allah. Siapa yang angkat? Sebab dia buat magic. Banyak orang buat sihir. Apa masalah kita? Dia bukan feel nak kata wali ke? Tembus-tembus kan? Gila kau kan? Takkan nak pakai macam tu. Pelik betul, saya tak faham. Payah betul. Okey, baik, sambung. Okey. Tak boleh. Okey, fala yakhtaru illa ma yunasibu ma'ahu. Maka dia tak pilih kecuali apa bersesuaian dengan baris ayat. Lafaz tadi kena ni kan? Lafaz ayat. Lafaz baris tu. Di dalam ayat tu maksud dia apa? Macam bila Allah kata wa salli alaihim. Kan bila Allah kata dalam ayat 103 surah At-Taubah, solatlah ke atas mereka. Solat ke atas mereka maksud doa ke atas mereka. Nabi tak ada baringkan dia orang Allahu Akbar solat kan. Lepas bayar zakat, tuan-tuan dah bayar zakat ke? Okay, baring semua. Allahu Akbar. Ikut bahasa macam betul. Tapi ikut kepada amalan, Nabi tak buat macam tu. Nabi doakan. Bahkan ada doa Nabi bunyi dia Allahumma salli ala orang yang bayar zakat tadi. Seorang tu Abi Aufa. Abi Aufa nama dia. Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah selawatlah ke atas keluarga Abu Aufa. Nabi doakan dengan doa tersebut. Kita doa kita panjang pula. Pak Imam tu belakang beratur tengok nak ambil. Kata gitu simple je kan. Yang Nabi doakan apa? Allahumma salli ala Ali Abi Aufa. Orang yang diberi sedekah tadi, bayar zakat tadi, doakan oleh Nabi dengan doa tersebut. Apa lagi lebih baik daripada dengan doa Nabi? Tukar nama je lah. Ya Allah selawatlah ke atas Ahmad bin Abu. Kan? Amin. Ya Allah selawat. Pendek lah. Ini panjang macam sekian-sekian kan. Al-Fatihah dulu. Jenuh lah. Patutlah masalah. Saya bagi bayar kan, bayar zakat fitrah kan. Zakat fitr kan, kita bila hujung Ramadan kita nak balik ni kan, kita singgah kat tempat kaunter. Saya kata 3 orang saya bagi. Ni lebih sikit. Duduklah, tak apa, ambil je lah. Saya nak bagi saya receipt. Dia pandang muka saya macam duduklah, tak apa, ambil je lah. Awak akad dah benda je. Kan bila time beli belah tak ada angkat pun, elok aci je. Dia pegang kan. Saya beli, saya jual. Tak jenuh kau. Pasal raya tu dah lah kira lambat. Tak, cili lapar mulut je. Time PKP tak ada masalah. Okey, aci pula. Kan? Ni zakat saya je. Yelah. Nak kena sebut inilah zakatku kepada bla 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 bla. Apa sama panjangnya tu? Pelik betul. Bahkan kalau bayar online tak done pula. Kan sekarang kan biar style apa? Mawib ke Jaiz pun diorang buat apa Maiz pun diorang buat bayaran zakat melalui online. Awak tak nak transfer je. Tak jenuh pula nak akad-akad. Tak ada akad aci pula. Apalah diorang. Kena training belik lain lah. Nak kutip zakat ni. Baik.
Walidha, kerana ini kana min aujuhin radda aqwalu ba'dil mufassirin adamu, dia kata walidha, kerana ini kana min aujihin min aujuhi radda aqwalul rudda aqwalu ba'dil mufassirin. Kerana ini di antara bentuk ditolak kata-kata sebahagian ahli tafsir. Kenapa ditolak? Ada munasabati halis siyak, kerana tak bertepatan ia dengan baris ayat. Kadang-kadang dia cakap tapi orang tak terima sebab baris ayat tak kena. The words di use kat situ tak berpadanan dengan maksud ayat. Itu maksud dia. Baik. Jadi tiga tu. Tiga yang kita kata peraturan yang patut dipikirkan oleh seorang yang mentafsirkan Quran dengan bahasa. Okey. Dia kata waqad kan lil raghib. Dahulunya telah ada untuk raghib Asfahani. Raghib Asfahani. Dan kitab fi mufradati, kitab mufradat beliau. Ni kitab dia sebenarnya kitab mufradat Raghib Asfahani, lebih bersifat macam kamus Quran. Dia ada jilid besar itu, kamus Quran, kalimah Quran yang janggal, yang home ala, dia tak terjemah. Dia terjemah yang mana yang datang dalam apa jarang digunakan. So dia ada kamus. Ni patut siapa-siapa yang ni apa beli pakai. Dia kata dahulunya Raghib Asfahani, dia dalam kitab mufradat beliau inayatun telah ada pemelihartian, penjagaan bijanibi siyak, tentang baris-baris ayat. Sebab tu bila dia kalimah tadi dia tukar daripada maksud ini kepada ini berdasar pada konteks ayat. Macam tadilah solat tadi kan, tempat solat ke, perbuatan solat ke, ataupun maksud dia doa. Tengok baris ayat lah. Tadi kita kata macam tak pakai pada tempat berkenaan. Sekena pakai ikut baris ayat. Ayat tu terangkan apa? Kalimah solat dan Quran Karim datang. Tapi tak adalah maksud dia kebenaran. Ada orang macam kata jumpa dia kan. Dia kata Quran ni solat tu maksud dia kebenaran. Aqimus solah, dirikan kebenaran. Bila kita kata dengan dia, abang buka kamus mana? Arab Inggeris ke? Inggeris Arab ke? Arab ke Inggeris? Nak tanya kan, awak dapat mana? Sebab kalimah tadi mesti orang Arab pakai. Maka tiba-tiba dia pakai, dia kata saya rasa ayat ni kan, saya rasa pula kan. Suka hati dia je. Mula tu dia kata orang ikut sangatlah orang Arab ni. Tapi bila kita persoalkan secara detail dengan ilmu berdasar pada ilmu bahasa, dia tak boleh faham. Itu pelik kan. Ni bahaya yang kita kata zaman kita sekarang ni. Terutama pada golongan yang geng-geng belajar sekolah-sekolah tinggi, English educated. Kadang-kadang diorang rasa macam kalau ilmu sains ke, ilmu pelaburan ke, ilmu pembangunan ke, engineering ke, dia boleh dapat. Takkanlah Quran dengan bahasa Arab susah sangat. Dia ada idea macam tu. Memang malanglah sebenarnya kalau kita kata kalau dia genius sekalipun, memanglah sepatutnya dia masuk dan disiplin ilmu ni lebih baik. Macam para ulama zaman dahulu, macam Imam Syafi'i rahimahullah. Dia genius. Agama dijaga oleh orang yang bijak. Imam Syafi'i dia baca benda sekali dia ingat terus. Bukan berkali-kali. 3 kali baca tak betul, tak dapat ingat, 3 kali baru ingat, dia rasa hafalan dia rosak. Yang dia mengadu pada guru dia tu, kepada Waqi' bin Jarrah. Kan syakautu ila Waqi'in an su'il hifzi. Dia kata aku mengadu pada Waqi' bin Jarrah bin Malih tentang rosaknya hafalanku. Lepas 3 kali baca baru ingat. Awak ni 50 kali baca tak ingat-ingat kan. Fa arsyari la tarkil ma'asi, maka dia pandu aku kepada tinggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun, kerana ilmu tu adalah cahaya. Wa nurullah la yudal asi, dan cahaya Allah tak dihidayah kepada orang yang buat maksiat. Ibn Syafi'i dia 3 kali baca. Dia genius. Imam Ahmad bin Hanbal, semua ulama agama ni genius. Memang dalam kes ni manusia genius. Dia tak kira dalam bidang agama atau bukan agama. Ada orang macam saya bimbang dengan kawan dengan student saya. Seorang tu dia kata betul. Memang ada kawan dia dulu, geng yang baca sekali terus ingat. Geng-geng RSM mana entah. Dan dia kata baca-baca buka sekali. Tutup balik so dia boleh baca. Dia boleh bagi tahu. Memang dia photographic memory tu dia ada. Tu benda tak boleh kita nafikan, ada manusia. Tapi bila dah channel diri dia kepada bukan bidang agama, dan awak kena start dari zero balik lah. Tiba-tiba saya rasa ikut baca dia tak balik pada usul pembelajaran. Macam engineering kan dia ada basic dia. Macam tu matematik ada basic dia. Kenapa belajar agama tak ada basic pula? Awak tiba-tiba lompat pasal kes konon dah ada sijil tinggi, belajar dekat London, cakap what tiba-tiba boleh semua. Every knowledge macam tu je. Kacang je. Ini poyo, dia panggil poyo tu. Perasan. Macam kita jugalah, macam ustaz lah.
Kalau bukan bidang awak, bidang sains, duduk diam jugalah. Tak boleh awak masuk campur dalam masalah perubatan. Duduk diam. Bukan bidang awak. Kan kita tahu kan Nabi sebut dalam hadis baginda kan, man tatabbaba, barang siapa yang mengubat, walam yu'raf lahu bitib, sedangkan dia tak diketahui tentang perubatan, fahuwa dhamin, dia kena jamin apa yang dia buat. Mana kalau dia bagikan fatwa apa-apa, orang mati bayar, orang cedera bayar. Awak bukan bidang awak. Suka hati dia cakap, tulis kat sini, tulis kat sana kan. Tak belajar perubatan, macam nak jadi doktor. Doktor dia Google, I done my research. Maksud dia Google. Ini zaman kita sekarang, tahulah kenapa. Baik. Dia kata apa? Fayubayyinu ma'nal lafzi al-lughawi bina'an ala ma hiya fihi minas siyaq. Jadi dia kata dia jelaskan makna lafaz bahasa berasaskan kepada apa ia berada padanya daripada baris ayat. Mana baris ayat mana dia duduk, dia terangkan ni maksud dia sekian, ni maksud dia sekian. Dia takkan sama. Dan dia kitab mufradat apa Ar-Rawi Asfahani. Qala Zarkashi, pengarang kitab Al-Itqan empat Burhan Itqan Sayuti, Burhan Al-Zarkashi. Ni antara dua kitab sumber bagi ulum Quran yang memang kita kata pada asas Zarkashi punya kitab Burhan dan kitab ulum Quran Itqan Sayuti. Qala Zarkashi, berkata Zarkashi, wa min ahsaniha, di antara yang paling baik itu dalam masalah menjaga lafaz Quran ni ikut pada bentuk ayat, Kitabul Mufradat lil-Raghib, kitab mufradat oleh Ar-Raghib Al-Asfahani wa yatasayyadu al-ma'na ma'aniya minas siyaq. Dia memancing, mengeluarkan makna-makna daripada baris-baris ayat. Dia akan keluarkan makna dari kat sini maksud dia sekian, sini maksud sekian. Sebab tu kita kata kena tengok tempat ayat mana awak bincangkan. Pasal dia tak boleh lari dari situ. Li'anna madulatil alfazi khasat, li'anna madulatil alfazi khasatun, kerana petunjuk lafaz adalah khusus, berdasar kepada bentuk ayat. Dia bukannya umum, kita pakai pada semua. So basic kena faham yang tu. Baik. Wa qala fi mawdin akhar, berkata Zarkashi pada tempat lain, wa hadha yu'na bihi ar-Raghib, dan inilah yang diambil berat mengenainya oleh Raghib Asfahani, kathiran banyak, fi kitabihil mufradat, dalam kitab beliau mufradat. Fa yadhkuru qaidan zaidan, lalu dia akan sebut ikatan yang lebih, yang tambahan, ala ahli lughati, dalam terhadap ahli bahasa, mengatasi ahli bahasa. Maksud ahli bahasa pakai, kemudian dia akan dia sebut dalam ayat Quran ni maksud ni sekian. Ni kadang-kadang kena ingat. Okey, bila kita kata tentang maksud syar'i contohnya kan, Quran ni dia ada maksud lughawi, maksud syar'i, ayat-ayat Quran ni, atau hadis Nabi macam tu juga. Maksud lughawi ni memang kita kata orang Arab pakai. Kita tahu daripada penggunaan orang Arab. Tapi kadang-kadang ada yang datang dalam Quran penggunaan yang tak pernah dipakai oleh orang Arab. Maksud tu tadi syarak. Contoh macam solat, puasa yang menjadi ibadat khusus. So kita tak boleh tinggalkan pengertian berkenaan. Faham tak? Maksud dia dari segi asasnya itu ada makna baru yang Quran beritahu. Macam iman lah, iman. Bila orang tu kata iman tu apa? Ikut bahasa percaya. Habislah. Tapi dalam syarak, iman itu bukan hanya percaya. Sebab kalau percaya sahaja dah mukmin, Allah Ta'ala Tuhan, dah percaya Allah Ta'ala dah mukmin, nasib iblis mukmin lah. Tapi Allah Ta'ala gelar dia kafir. Sebab apa? Sebab dia ada kepercayaan tapi tak ada perbuatan, tak ada amal. Ini nak kena faham tambahan maksud yang ada dalam Quran, yang kita kata kadang-kadang macam dia kata kat sini, yang lebih daripada ahli bahasa punya penjelasan. Kalau ahli bahasa cakap macam ni, dia akan tambah lagi berdasar kepada konteks. Okey. Okey. Dia kata ahli lughati fi tafsir madulil lafzi, dalam ada dia mengatasi ke atas ahli bahasa dalam pentafsiran petunjuk atau maksud lafaz. Petunjuk atau maksud lafaz, dia akan tambah lagi. Li'annahu iqtanasahu minas siyaq, kerana dia cari pengertian ni daripada baris ayat. Bukan hanya daripada masalah ahli bahasa, tapi daripada baris ayat. Dan ini kita kata kebanyakannya yang akan muncul tajuk penggunaan tadi lebih kepada perkara benda syar'i, pengertian syarak. Macam orang kita pakai bahasa saja, semua tempat dalam Quran tu dia boleh pakai suka hati dia. Contoh macam kes solat, kita sebut dia kan, solat tu maksud dia pray. Pray translation dia doa. Solat maksud dia doa. Tapi itu pada tempatnya. Tapi pada tempat yang lain, Quran tak kata solat tu doa saja.
Waktu kalau kita kata aqimus solah, dah solat dah. Bila? Tadi pun doa. Tak kena dengan maksud ayat tadi. Aqimus solah tadi dia ada petunjuk yang Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli, solat macam kamu lihat aku solat. So tak boleh tinggalkan itu. Sepeliknya macam orang kita sekarang ni, dia macam dia ambil kalimah bahasa. Dari segi bahasa maksud dia apa? Macam bid'ah lah, yang ahli bid'ah. Kan? Pelaku bid'ah dia kata macam bid'ah maksud dia apa? Kulu apa maksud dia kulu? Kullu bid'atin, so kullu tu maksud apa? Kita ada perbuatan para sahabat. Para sahabat reka-reka ke amal baru dan Islam. Itu buktikan dulu. Baru betul. Diorang kadang-kadang mereka cuba ambil kalimah kononnya bahasa. Dia lupa ikatan syarak. Bahkan dia ambil yang sibuk itu, dia tinggal yang Nabi kata, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu farad. Man siapa mengadakan pada urusan kami ini apa bukan daripadanya, ia tertolak. Nabi sabda juga, awak nak buang mana? Atau man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Man siapa buat satu amal yang tiada perintah kami padanya, maka ia tertolak. Kenapa tak pegang itu juga? Dia peganglah kulu tu bukan kulu. Bukan kulu kan? Ada kulu. Kita kata kita setuju kulu bukan semua. Tapi kulu yang dimasukkan tadi, yang dikecualikan adalah benda bukan agama. Macam kes cawan nak pakai jenama apa, pakailah. Yang itu salam ke, kan jenama Nescafe ke, pakailah. Lepas tu kopi, nak pakai kopi apa, pakailah. Tanya, kopi manakah sunnah ustaz? Mana salah lah. Kereta sunnah mana ada? Sebab itu cara kita hidup kan. Lampu nak pakai jenama apa, Philips ke, kan? Benda tak Osram ke, nak pakai mana satu? Tak payah, fikirlah pakai je mana-mana. Pening kepala pula. Waktu ini masalah tu. Jadi kecualikan masalah duniawi, betul. Kan kullu yang masuk agama, macam dia kata amrina, urusan kami, ini agama. Barulah kita betul. Ini tidak, dia nak buat bukan-bukan, nak zikir apa, zikir dan apa, yang semut berlingkung dan di dindun, dia pun buat pula zikir apa la ilaha illallah ikut bahasa semut. Nabi dah ajar dia ikut bahasa manusia. Yang sewel ikut bahasa semut dah pasal. Kan besok ada siput babi punya bahasa tak? Kan keluar bahasa ni. Yang ni keluar pula apa lebah punya. Apalah tak mengarut ni. Allahu a'lam. Pelik kan kepelikan yang berlaku dalam masyarakat. Baik. Okey. Wa kalamu yadullu ala annahu fadlan an wurudil kalimati fil arabiyyati. Dia kata, dan kata-kata penjelasan Zarkashi ni seolah menunjukkan kepada bahawa ia yang dibuat oleh Raghib Asfahani tambahan daripada apa yang datang kalimah dalam bahasa Arab. Saya sebut kan, macam seolah macam ada tambahan maksud yang lain yang orang Arab tak pakai. Tapi namun annalaha makna khassan, tapi dia ada makna khusus ya tahaddadu minas siyaqi yajibu an yura'a, yang wajib untuk yura'a, yang mana dia ada makna khusus yang terbatas pengertian dia ikut dalam ayat tadi, ikut daripada baris ayat tadi yang wajib untuk kita jaga. Kita boleh kata dalam bahasa kata sekian, sedangkan ayat tu jelas-jelas dah maksud dia apa. Tak perlu pening kepala kan. Macam kadang-kadang dalam baris ayat yang kadang benda tu jelas, tapi orang kita sampai sekarang tak faham-faham. Contoh macam Ki Ashabul Kahfi kan, ustaz ni kata kuku dia panjang kan, bulu hidung dia panjang kan, tiba-tiba pelik bila diorang bangun tidur tu, tak cerita kan dah kita baca kita faham kan. Bila diorang kata apa bangun tidur tu kan, dia kata apa, kam labistum, berapa lama kalian tidur. Lepas tu diorang kata qaul labisna yauman aw ba'dha yaum, kita tidur ni sehari atau separuh hari. Bila cakap macam tu, maksud dia rupa dia macam mana? Normal lah. Takkan macam kau biar benar bulu hidung kau panjang gila keluar gitu. Macam Suhai kan. Kan kompu mabuk kan. Hidung keluar, bulu hidung keluar. Takkan kalau tak panjang, baju tak reput. Tu dia kata sehari atau separuh hari. Kita faham ayat tu. Tapi kadang ada orang tak faham. Saya tak faham kenapa. Yang keluar cerita-cerita bukan kan. Cerita-cerita ni, diorang ni menakutkan kerana kuku dia panjang, rambut dia panjang, kan tidur. Lepas tu ayat tu cakap apa? Tidur ni, lama mana kita tidur ni? Sehari atau separuh hari. Maksudnya tak ada beza lah muka dia. Awak pelik-pelik tambah maksud lain. Apa pasal? Simple kan? Kadang-kadang Quran ni simple je. Maklum kan? Keluarlah. Ustaz ni kata, ustaz tu kata, ustaz tu kata, ustaz tu kata. Baik. Keempat, antara yang bantu dalam masalah pentafsiran bahasa adalah an yu'rafa mulabasatul nuzul idza ihtajaha inda tafsir lafzatin ma. Dia mengetahui akan perkara yang bercampur aduk. Mana perkara-perkara yang terjadi ketika penurunan ayat.
apabila dia perlukan ia ketika pentafsiran lafaz tertentu. Kadang-kadang memang tafsiran lafaz tadi akan berkaitan dengan masalah apa yang jadi, apa kejadian berlaku ketika turunnya ayat. Mulabasat, benda yang happening ketika turun ayat tadi. Okey, likai ya'rifa al-murada biha fil ayati, supaya dia mengetahui yang dikehendaki dengannya dalam ayat berkenaan. Contoh, kaman yuridu tafsirun an-nasi'i fi qaulihi ta'ala. Dia kata sebagaimana orang yang nak mentafsirkan kalimah an-nasi'u. Dalam dalam firman Allah Taala, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Sebenarnya an-nasi'u, nasi'ah tu adalah penambahan pada kekufuran. So ayat tu datang macam tu. So nak faham tentang ayat tersebut, ni dah kira dah masalah sikit. Tak kenapa entah. Dia suka mati-mati. Jadi hilang. Jadi balik. Sekejap sekejap, saya kena buka kitab lain. Guna app lain. Apa jadi lah, sekejap. Okey. Kejap baik. Ya. Mana dia tadi? Itu kita sekejap. Bahasa Arab payah sikit. Dia tak sama dengan tu. Sahabat sunnah ni apa? Okey, depan sikit. Okey, kalimat ni dalam ayat dalam surah At-Taubah 38 Taubah 38. Surah Taubah 38 datang datang firman Allah Taala, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Ni an-nasi'ah, itu nasi tu dia kalimah nasi tu dia boleh maksud dengan pelewatan, penangguhan. Soalan dia, penangguhan apa? Apa penangguhan dimaksudkan? Okey. So dia kata kat sini, dia kata okey. Dia kata seperti orang yang mengingin untuk menafsirkan kalimah an-nasi'ah fi qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala surah At-Taubah 38. Dia kata innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. An-nasi' tu, itu penangguhan tu adalah penambahan pada kekufuran. So dia kata fan nasi'u ta'khir. Kalimah an-nasi' tu nasa'a, dia maksud dia adalah penangguhan atau pelewatan. Walakinna tahdid hadzal ta'khir. Tapi penetapan apakah pelewatan dimaksudkan di sini, yahtaju ila ma'rifati qisatil ayati, perlu kepada mengetahui kisah ayat. Kalau tidak nanti kan orang yang lewat bayar hutang pun kena sekali. Pengunduran. Maksud dia lewatkan lah, maksud dia bulan ni, pasal kes bulan. Pasal orang-orang Arab dulu dia ada bulan haram ni dia cerita. Bulan haram, bila diorang sepatutnya bulan ni bulan haram, tapi kerana diorang nak buat benda yang dilarang dalam bulan haram, diorang undurkan atau cepatkan bulan tu untuk supaya bertepatan tak kena bulan haram. Dia pergi rumpuh orang, pergi kampung, tak bulan haram pun, ikut kami. Diorang tahu sebenarnya bulan haram, tapi diorang cepat lambatkan ikut suka hati diorang. Itu maksud dia, undurkan bulan tu, kedepankan bulan. Tapi balik pada asal, dari segi asasnya, masalah kita kedepankan ke belakangkan suatu benda, maksud dia apa? Adakah hutang? Kalau ikut ayat tak ada kata hutang atau tidak. Jadi kat sini yang kena faham, kena tahu bahawa kena tahu kisah ayat turun kenapa. Biha yu'rafu tafsiruha, dengannya diketahui akan tafsiran ayat ini. Wal muradu bihi huna ta'khirul ashhuril hurumi wastihlaluha. Dan yang kena lagi di sini adalah pelewatan atau penangguhan atau macam apa kata pengunduran bulan-bulan haram daripada masa dia. Sepatutnya bulan ni dah bulan haram, ditangguhkan. Dan juga menghalalkan untuk langgar benda dalam bulan haram. Itu sebenarnya yang terjadi. Ini contoh macam mana kita kata tak tahu cerita apa jadi pada ayat tersebut, awak tak tahu maksud dia. Jadi dia akan pakai ikut suka hati dia je. Macam juga kes yang ayat 195 Al-Baqarah yang kita sebut tentang masalah
wala tulqu bi aidikum ila tahlukah tu. Yang kamu campak jadi kamu ke dalam kebinasaan. Para sahabat terjemahkan kebinasaan tu maksudnya tinggalkan jihad. Dia tak kata kebinasaan tu buat benda bahaya, macam bawa motor laju ke, bawa kereta laju. Kalau tidak makan berlemak. Kan? Kadang orang kita baca macam tu kan, tapi tak kena. So, balik pada asal kita dah ada kisah yang berkait dengan tajuk tersebut yang tak boleh kita tinggalkan. Jadi kisah supaya maksud tahlukah tu you understand maksud dia apa. Jika tidak, tahlukah tu boleh jadi maksud apa saja. So by usage of linguistic, bahasa boleh pakai. Orang tu makan banyak, la tulqu bi aidikum. Makan minum manis, la tulqu bi aidikum tahlukah. Makan air gas, la tulqu. Dia habis lah. Pakai semua. Tapi sebenarnya ayat tu kan macam tu. Sebab balik pada asal bahasa dekat ayat tahlukah tadi kita ada tafsiran dia. Sebab beri peristiwa tu. Dan bahkan ayat tersebut dalam 190, 195 tentang jihad. Tentang jihad. Pasal memang segmen per segmen Al-Baqarah kalau kita lihat, dia ada segmen-segmen dia. Lepas daripada ayat 177, kita ada ayat tentang qisas, ada ayat tentang wasiat, ada ayat tentang puasa. Dia akan ada story-story dia yang kena dengan tajuk. Dan kita boleh ambil ayat tadi suka-suka hati kita pakai tajuk lain. Ayat tentang jihad kita bincang tentang tajuk masalah ekonomi. Tak boleh lah. Okay, faham Kemudian kita yang seterusnya, yang kelima, maksudnya kalau macam tak ada orang yang menggunakan ayat untuk pengharaman riba kan nasi yang ni. So salah, tak boleh lah. Sebenarnya ni bukan masalah tu, ini masalah dua orang. Riba nasi'ah tu ada dalil sendiri. Bukan ayat ni. Riba nasi'ah ni riba yang berlaku dengan sebab penangguhan. Means that saya pinjam dengan orang tu katakanlah 10,000. Kemudian bila saya tempoh nak bayar tak dapat bayar, saya kata minta tangguh, dia kata boleh tambah nilai. Itu riba nasi'ah, riba yang bertambah dengan sebab pelewatan bayar. Tapi kalimah ni tak boleh pakai kat sini. Kisah berbeza. Dan untuk tajuk tu pengharaman dia ada dalil lain, bukan dalil ini. Okey, kelima, ini yang kita sebut tadi kan. Ay yuqaddima makna syar'i, yuqaddima makna syar'iyya 'ala al-ma'na al-lughawi. Al-lughawi idza ta'arada. Hendaklah dia mengkedepankan, mengutamakan makna syarak ke atas makna bahasa bila berlaku pertembungan. Kalau ikut bahasa macam ni, ikut syarak macam ni, ikut yang syarak. Bukan kita ikut bahasa. Illa idza dalla dalilu ala iratil ma'na al-lughawi, kecuali apabila menunjukkan makna, menunjukkan dalil, ada dalil menunjukkan kehendak makna lughawi, baru kita pindah kepada lughawi. Jika kita makna syar'i saja. Lian al-Quran, kerana Quran ni nazala li bayani syar'i la li bayani lughati. Kerana Quran ni turun untuk menjelaskan syarak. Perintah Tuhan, larangan Tuhan kepada kita. Bukan datang untuk belajar bahasa. Bukan datang untuk kitab bahasa, tapi datang untuk mengajarkan kita syariat. Sebab tu kenapa makna syarak terdahulukan. Contoh kat sini yang disebut tadi kan. Fas-salatu fi qaulihi ta'ala. Dalam dalam surah Taubah ayat ke-84. Okey, dia kata solat dalam surah Al-Baqarah, surah At-Taubah ayat ke-84. Ini tentang orang munafik yang Allah Taala beri keputusan hukum hukum Allah Taala ke atas orang-orang munafik pada akhir hayat baginda SAW. Hatta Nabi dilarang untuk doa keampunan, larang untuk solat atas jenazah, larang. Nabi tak boleh hadir di jenazah diorang pun. Tak hadir jenazah nak hadir pun tak boleh. Okey, dia kata apa? Fas-salatu solat dalam ayat surah Taubah 84, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Yang kau solat hai Muhammad ke atas sesiapa di kalangan mereka yang munafik ni yang mati selama-lamanya, ever. Dia kata kalimah solat ni tahtamilud du'a, boleh berkebarangkalian maksud doa. Wa tahtamilu salatul janazati, dan berkebarangkalian juga bermaksud dengan solat jenazah. Namun dia kata wa hadza huwal muqaddamu. Tapi kat sini ini yang diutamakan, solat jenazah. Li'annahu al-ma'na syar'i, kerana dia makna yang syar'i. Ketika orang tu mati, apa yang patut kita buat pada dia? Solat jenazah. Tapi Nabi tak boleh. Bahkan doa kat kubur pun Nabi tak boleh. Wala taqum ala qabrih. Allah Taala kata jangan berdiri kat kubur mereka pun. Nabi tak boleh datang. Memang mula-mula tu Nabi nak datang. Pasal Nabi SAW memang diajarkan dalam Quran Karim untuk balas baik pada benda buruk orang buat. Jahat mana orang tu Nabi akan balas baik. Tapi ketika mana
Abdullah bin Ubay mati, berlaku kisah ni lah. Dia minta jubah, Nabi bagi. Nak mati, dia minta anak datang jumpa Nabi, minta jubah, Nabi bagi. Tapi tak beri faedah apa-apa pun dengan keadaan tadi. Ini yang patut difahami oleh orang yang ada capal Nabi ke, kan? Tak guna awak ada capal tadi, tak guna awak ada darah Nabi pun. Kalau dia kata awak tak ikut perintah Allah Ta'ala. Sebab Allah bin Ubay dapat baju tadi, mereka tak guna pun. Memang badan tu, baju tu memang kena badan Nabi. Patutnya kita fikir-fikir balik, takkan kena lah kot. Sesang kubur, Nabi tak memberi faedah apa-apa. Omar tentang, Omar oppose, tak setuju Nabi bagi. Tapi Nabi kata tak ada faedah apa-apa untuk dia. Padahal bila dia mati, Nabi nak pergi hadir. Maka Omar kata jangan, dan turun ayat Quran mengiyakan kata-kata Omar. Kata Omar, Nabi tak pergi, tak hadir pun jenazah Abdullah bin Ubay. Kan Nabi nak buat, nak datang, tak nak jadi benda tu bad influence kepada orang ramai. Negativity tak elok. Tapi dah Allah Ta'ala putuskan kat sini tak boleh. Sebab tu kadang-kadang benda ni yang berterusan Omar Ibn Khattab sendiri, dia faham dari situ. Dia tak solat ke mana-mana jenazah yang Huzaifah bin Yaman tak solat. Huzaifah bin Yaman dia pemegang rahsia Rasulullah SAW, tahu siapa yang munafik tak munafik. Maka Omar tengok, kalau Huzaifah solat, dia solat. Kalau Huzaifah tinggalkan, dia belah, dia tinggalkan jenazah, tak solat. Nampak harsh kan, nampak kasar kan, tapi ini perintah Allah SWT. Nak siapa pemimpin? Kalau zaman sekarang pemimpin. Ada jadi kes dulu macam perbincangan tajuk ni lah. Ni bila orang kata macam bunuh diri kan. Tajuk bunuh diri ni macam, yelah, ada orang kata macam orang tu kalau dia gila, macam mana? Kalau dia memang gila, terbukti dia gila memang akal dia gila, dan dia bunuh diri, betul, kita akan uruskan jenazah dia macam budak-budak lah, kita uruskan jenazah dia macam biasa. Tapi kalau dia kata dia waras, tapi zaman sekarang ni pasal ni cakap memang dah ada satu gerakan lawyer-lawyer yang kafir, yang liberal, dia nak aplikasikan kepada kehidupan kita ni. Kalau orang buat jenayah tu, dia ada tekanan jiwa, dia ada ada ketidakwarasan. Lepas tu kadang macam kes, ingat tak tu yang kes lawan arah, langgar mati orang kan. Jadi diorang pergi bawa keluar kad OKU untuk dia, untuk lepaskan. Dia model sambilan perempuan tu. Kan bukan Johor, Penang. Dia balik daripada parti, langgar orang mati. Tiba-tiba bila perbicaraan, lawyer-lawyer ni datang bawa kes, dia tak waras. Benda ni jalan banyak kali. Bahkan ada seorang tu, saya tak ingat nama dia. Dia seorang orang Jepun. Dia makan, dia bunuh perempuan, dia makan orang tu dekat Perancis. Tapi bila lawyer dia datang, isytihar kata tak waras, tak ada hukum bunuh kat atas dia. India lepas, balik ke Jepun balik. Kisah benar, ini kisah benar. Yang kadang-kadang orang tak tahu kisah ni. Tapi balik pada asal pasal sistem yang baru, dia panggil criminal mind. Belajar pemikiran penjenayah. Orang belajar buat apa, bukan sekat pun. Awak tak sekat pun. Sebab balik pada asal, kalau punca jenayah tadi adalah jadinya penjenayah tadi kerana arak yang tersebar penggunaan dia. Awak tak haramkan pun. Ataupun keluarga yang rosak kerana penzinaan sebagainya. Awak tak haramkan zina pun. So, sibuk fikirkan apa masalah penjenayah ni buat, kenapa dia buat jenayah, tak penting. Selagi tak terbukti dia gila, selagi itu dia anggap dia waras dan dia buat jenayah, dikira jatuh. Termasuk dalam masalah jenayah bunuh diri. Tajuk dia adalah, bila orang tu bunuh diri, kita yang pemimpin, imam dan sebagainya tak boleh solat kan. Yang boleh solat keluarga dia sendiri lah. Atau siapa kawan-kawan nak solat. Benda ni ada timbul kes. Ada orang tanya saya soalan. Kes bunuh diri terjadi, lepas tu dia kata family itu sampai kat masjid, bawa jenazah, imam lari, tak nak solat kan, so solat sendiri. Jadi dia orang kata patut ke tidak. Saya kata macam manalah hadis Nabi lah, macam mana Omar buat lah. Memang tak, kita nampak harsh, kasar kan, tapi itulah realiti dia. Balik pada asal bukan bermaksud benda berkenaan kita tak kesian. Nabi lebih kasihan berbanding orang lain. Nabi tak nak buat solat, orang tak ada hutang. Ingat tak? Kan Nabi nak solat kan, bertanya-tanya ada hutang. Kan Nabi kata sallu ala sahibikum, solat kepada kamu, teman kamu. Nabi tak nak solat. Sampaikan Abu Talhah. Abu Talhah ni, Abu Talhah dan hadis tu. Kan? Dia kata ya Rasulullah, kau solat aku bayar. Apa hutang dia aku bayar. Kan Nabi nak tinggalkan solat tu, tak nak solat dekat atas jenazah orang ada hutang. Jadi kenapa kita nak kata tak boleh pula? Memang boleh lah, hak tadi, itu hak. Adapun kita yang lain ni tak ada pangkat, tak ada sekian. Kalau kita pergi pun orang tak kenal kita, tak apa pergilah solat. Tadi kan dia kata yang menjadi public figure,
kan, ataupun orang ketua agama, tak boleh pergi. Apa lagi kalau hadir pada majlis kafir, lagi tak boleh lah. Baik. Okay, jadi kat sini dikata pasal pada jenazah tadi, yang disyar'ikan bukan masalah doa saja, tapi masalah dia adalah solat atas jenazah. Okey. Wa qauluhu, dan firman Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 103 yang kita sebut tadi kan. Allah Ta'ala nyatakan, khudh min amwalihim sadaqatan, ambillah Muhammad daripada harta mereka sedekah yang tutahhiruhum, kau sucikan mereka, wa tuzakkihim, dan kau bersihkan mereka dengannya, dengannya, wa salli alaihim, dan solatlah ke atas mereka, inna salataka sakanul lahum, solat engkau ketenangan bagi mereka. Allah Ta'ala kata bila ambil harta zakat daripada mereka dan solatkan mereka. Solat mereka tahu maksud dia. Fas-salatu huna hiya du'a. Solat di sini adalah doa. Kan? Wa huwal ma'na al-lughawi, dan ini makna bahasa. Bukan makna syarak. Kalau kita ambil makna syarak, baring kan. Kan Allah Ta'ala firman dalam Quran, wa salli alaihim. Faham baring? Bayar zakat baring. Allahu Akbar kan. Kawan tu besar jadi macam ni kan. Tak boleh. So ini ada makna bahasa. Kenapa kita kata sini? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda bagi Nabi sallam, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, salatlah ke atas keluarga Abi Aufa. Ni doa Nabi ke atas Abu Aufa punya keluarga, Abu Aufa bila dia bayar zakat. Betul, simple kan? Doa pendek je. Ya Allah, selawatlah, salatlah engkau ke atas keluarga Abi Aufa. Tapi orang kita tak boleh, macam tak panjang kan, tak ada Fatihah, tak ada Al-Fatihah, tak boleh. Ini masalah sikit, okey. Jadi kita kata ini di antara perkara yang kita kena perhatikan. Pada dia ada 5 perkara. Kita refresh balik. Pertama, kita kena ambil apa yang sebenarnya memang dipakai oleh orang Arab. Tak boleh tak pakai oleh orang Arab. Kedua, kena ambil tafsiran Quran dengan apa yang lebih biasa dipakai, bukan yang jarang-jarang dipakai. Ketiga, hendaklah jaga maksud kalimah dalam baris ayat. Keempat, hendaklah diketahui apa-apa berkaitan dengan sebab turun ayat. Sebab turun ayat, apa kaitan dengan turun ayat, ketika turun kisah apa berlaku, kena tahu. Pasal dia boleh membantu dalam mengetahui maksud dia apa. Dan yang kelima, yang terakhir, hendaklah dikedepankan pengertian syarak kata pengertian bahasa bila ada pertembungan. Jadi kita tak tahu nak pakai mana, maka pakai bahasa lafaz syar'i, bukan lafaz lughawi. Kecuali ada dalil tunjukkan lafaz lughawi ni maksudkan, macam kes ayat 103, solat itu ditunjukkan oleh Nabi SAW, bukan dibaringkan sahabat tadi lepas bayar zakat, tapi dia doakan. Doa itulah yang dimaksudkan. Maka doa ni yang patut diajarkan kepada amil-amil zakat, supaya baca doa sekejap dan boleh laju kutipan zakat tu dijalankan. Kau dah lama gila kan, kita nak beratur bazar Ramadan kan, kenapa bayar zakat? Macam pelik tak? Allah ma'alam kan. Dia tahu sebenarnya. Masalah kadang ada orang suka kan bukan ni, tradisionalis yang dia suka dengan cara lama. Jangan cakap cara baru, tak suka, tak minat sangat. Itu salah dia orang lah. Tak nak belajar macam mana. Sepatutnya. Tapi bila tradition kita, berdasar tradisi kita. Macam bila dapat anak buat kulit kuning, kan itu tradisi lah. Yang syar'inya ada. Tapi yang tradisinya ada. Yang tradisi dipakai. Jangan sebut bid'ah. Yang tradisi. Ini masalah dia. Sepatutnya dimudahkan urusan. Dan bahkan Alhamdulillah lah, MAIS ke JAIS sebagainya, diorang buat online punya pembayaran, tak timbul masalah beratur untuk kena doa. Okey? Baik, kita berhenti sini. Nanti peringatan sekitar tafsiran Quran dengan bahasa. Ada peringatan yang kita kena bincang dulu. Baik. Ada soalan? Bismillah. Sejuk dah. Tak berani lah. Kau kan tak berani. Pasal saya biasa kalau minum air macam ni kan, besok lusa jadi sembelit. Sembelit. Dia panas-panas tak apa. Tapi saya silap, saya tak pandai minum tadi. Tak apa lah. Baik. Tak ada rezeki. Kalau macam imam-imam yang mengalatkan jenazah ni kan. Terus? Ada hadis Nabi, kalau kita bayar jenazah dapat 2 kilo. Ya, tapi kat sini itu umum, ini pengecualian. Yang Allah Ta'ala perintahkan. Takkan tak boleh. Okey, ini satu kaedah. Ya. Dalam kaedah syarak, bila ada perintah umum, patut ada pengecualian. Kita jangan kita lagakan. Maksud dia kita jangan kata macam ni boleh, ini tak boleh. Tak, kita kata ini umum, ini khusus.
untuk tajuk ni, orang munafik, ini tajuk dia. Faham tak? Orang tu jelas kemunafikan dia. Jelas sangat kemunafikan dia. Jelas lah, memang jelas lah. Maksud dia apa cakap bohong kan, ataupun gunakan setan sebagai sumber untuk berdalil. Munafik lah tu. Itu jelas munafik. Serius. Ha. Tak, dia balik pada asal, adakah abang public figure? Bukan kan? Bukan, rugi lah. Kalau abang imam, abang sekian, abang apa ulama sebagainya, yang kalau abang buat nanti orang akan follow, ke tak boleh lah. Ini yang silap macam kat Mesir sekarang jadi kes. Bila ulama-ulama daripada sebahagian ulama daripada Azhar pergi sambut Christmas sekali, pergi yang ni Valentine pun kata aci. Rosak ah. Bila orang bergelar para ulama tak jaga, rosaklah orang awam. Itu sudut asal lah. Dan ini memang kita kata daripada sudut asal orang awam macam tu. Tapi bab Nabi tadi, Allah Ta'ala nyatakan, wala takum ala qabrihi, bukannya kau berdiri pada kubur dia pun. Tak boleh. Yang lain Nabi boleh minta maaf. Untuk orang munafik, Nabi Allah Ta'ala kata, kalau kau minta ampun untuk mereka 70 kali pun, takkan Allah tak ampunkan. Minta apa tu, bila macam jadi, Nabi katakan tu kena minta lebih. Allah Ta'ala turunkan pula ayat surah Munafikun. Kau minta ampun ke? Kau tak minta ampun ke? Takkan Allah Ta'ala ampunkan untuk mereka. Langsung. Nak ceritakan benda ni ada hukum khas dipanggil. Macam kes ni lah. Lepas tu bincang tajuk pakai dubuk. Dubuk. Haina halal. Tu apa terkejut. Haina halal dimakan. Hatta benda berkenaan, dengar sini. Hatta benda berkenaan daripada dengan dalil hadis Nabi SAW. Tapi ada orang kata, tapi ustaz kan dia bertaring. Kan dia sekian. Kita ada dalil umum, kita ada dalil khusus. Dalil khusus dia mengecualikan daripada yang banyak tadi ini. Faham tak? So kena faham, ada dalil umum, ada dalil khusus. Jangan kita lagakan. Kita patut faham ini untuk umum. Yang ini Nabi kecualikan. Buaya? Ikut mazhab mana? Kalau mazhab Syafi'i, sebenarnya ikut mazhab Syafi'i, dia ada dua pendapat. Pendapat yang sahih, halal. Pendapat asah, tak halal. Dia dengar, bila dalam mazhab Syafi'i ini maksud dia dalil, bila kata sahih tu betul, dia dalil, tapi ada lebih kuat. Maksud dua-dua ada dalil. Dulu ada dalil. Bagi mazhab Syafi'i macam tu. Jadi ada orang kata asah lah. Tapi kalau sebenarnya ikut pendapat sahih, ya, mazhab lain tak haramkan dengan kiraan dia sebagai binatang air. Nak teringin nak makan buaya ke? Tanya Allah Ta'ala. Apa dia? Jap. Assalamualaikum. Ya. Minta tolong tanyakan dengan Ustaz. Kalau jin Yahudi, sudah. dalam keadaan seseorang, Ya. dia akan cakap bahasa Yahudi. Terus. Bahasa orang yang dia masuk. Terus. Mana tahu? Saya tak kawan dengan jin Yahudi kan, tak tahu. Kan nama perapu orang kita macam ni cerita dia. Bab berkenaan dengan jin tu masuk ke tak masuk ke kan. Saya pernah sebut berkali-kali. Saya kata bab orang kena rasukan. Rasukan ni. Daripada 10 orang yang kata kena rasuk, 1 je betul. 9 tipu. 9 tu kondisi jiwa dia. Dia tak bercerai, tak happy, kena marah, kena sekian-sekian, duduk rumah, kena dera dengan penjaga. Dia akan develop. Budak-budak pun sama. Jadi sebab tu kenapa kita jumpa kes-kes ni dekat sekolah asrama. Tak perasan ke? Normally kat sekolah asrama, lepas tu pergi camping pula, budak tu nak balik rumah, awak pergi balik masuk hutan. Detention lah. Lepas tu sekolah asrama tadi yang mana ada grade, markah dia, kalau jatuh markah dia akan kena buang asrama. So tekanan jiwa tu menyebabkan dia jadi macam tu. Lepas tu ada separuh tu kadang-kadang tak jadi nak ni. Saya ingat ada seorang, ni kita saudara belah saya jugalah. Kan? Abang saya dia garang. Ada abang garang. Aku tak bawa. Serius. Tulang duyung nanti saya bawa. Abang saya dia ni garang. Jadi ada seorang anak saudara kami, seorang ni dia kononnya kena rasuk dekat sekolah. Kena rasuk sekolah. Jadi abang saya cerita balik. Saya cerita sikit, dia cerita tambah. Dia pun kata, rahimahullah SWT ampunkan dia. Abang saya kata apa? Jadi budak ni dia kata kononnya hari pertama dia nampak ada benda lah, ustaz datang lah, pergi sikit bersilat dan sebagainya. Lepas tu kata hari kedua nak datang lagi ni. Sekali kakak saya, adik abang saya kata minta
abang saya pergi tengok anak dia apa jadi. Datang tengok pak saudara ni yang actually garang, tak jadi rasuk. Panjang bila sampai. Tak jadi. Saya cakap. Itu sebab saya kata daripada 10 orang kena, 9 tu ada kondisi jiwa. Masalah tak happy lah, bercerai dan sebagainya, bla bla bla, menyebabkan macam tu. Okey. Satu betul. Katakanlah satu ni betul. Tapi satu betul ni pun ada masalah lagi dengan saya. Sebab apa? Okey. Bila dia kata satu ni betul kena rasuk, saya tanya satu soalan. Soalan saya berbunyi, kenapa bila ustaz tu baca ayat-ayat Quran, setan tu menggelupur? Sedangkan Nabi baca, tak pernah seekor pun menggelupur. Bahkan ikut pada surah jin tu, jin masuk Islam, dengar Quran masuk Islam bila Nabi baca. Tanpa tak ada. Tak ada panas, yelah aku mengerak. Tak ada. Tak pening macam kan macam martabat. Takkan orang tu tinggi daripada Nabi. Itu soalan pertama. Takkan orang tu tinggi daripada Nabi SAW. Lepas tu kedua, tajuk lain. Kita pernah bincang tajuk ni panjang dekat sini, dekat bersalam, dekat yang lama. Kita bincang dah tajuk ni. Itu soalan pertama. Kedua, Nabi kita solat baca Quran, dia datang, bukan lari. Bahkan Nabi sendiri, Iblis datang kacau tengah solat. Sahih Muslim. Nabi cekik dia, tengkuk dia nak tangkap. Tapi Nabi teringatkan doa Nabi Sulaiman, Nabi lepaskan. Pasal Sulaiman doa dan surah Sad ayat 35 kan. Rabbighfirli, Tuhanku ampunkan aku, wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan kurniakan aku kerajaan yang tak harus dapat pada siapa-siapa sesudahku. Nabi lepaskan. Kita punya kurang ajar dengan Quran, masukkan dalam botol. Tahu tak? Melampau-lampau kurang ajar, masuk dalam botol. Nabi lepaskan sebab beradab dengan Quran. Sebab Sulaiman doa dah. Takkan Nabi nak langgar. Kalau Nabi boleh buat macam tu, dan Sulaiman punya doa tadi tak relevan lah. So, maksud dia ada Nabi lain, ada orang lain dapat kuasa Sulaiman, mujizat Sulaiman. Jadi Nabi lepaskan. Nabi dikacau dalam solat oleh Iblis. Para sahabat terkejut, Nabi solat lain. A'udzubillahi mink 3 kali. Al'aluka bil'atillah 3 kali. Tu lepas solat dia kata, ya Rasulullah, engkau solat lain hari ni. Nabi kata, musuh Allah Iblis datang kepada aku dengan api tadi, nak kena kat muka aku. Jadi Nabi soalan, Nabi baca apa dalam solat ni? Solat Nabi baca apa? Quran kot. Tapi tak ada gelupur pun Iblis. Lepas tu kita pula nak baca Quran dalam surah An-Nahl ayat 99, 100. Allah kata apa? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu nak baca Quran, minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Maksudnya bila anda baca Quran, syaitan datang ke lari? Datang. Sebab tu kita minta, ya Allah lindung aku. Sebab jangan sampai nanti kita baca, dia kacau kita punya pemahaman. Atau kacau kita punya konsentrasi. Atau kacau kita punya apa resolve dalam kepala kita. Sebab tu kita baca, minta perlindungan, jangan syaitan datang. Bukan lari. Dia tak lari tau. Lepas tu yang baca, lepas tu gitu dia pasal apa? Tak ada jawapan tau. Sampai setakat ni saya tanya, tak ada seorang boleh jawab. Yang golek-golek kan. Saya kata kenapa? Wallah konten YouTube kan. Tak tahulah. Ini apatah lagi yang kita. Jadi sudut asal masalah kata, kalau jin tu, kalau ada sekalipun, saya kata mungkin satu. Cuma satu tadi, orang tukang ruqyah ni kena tanya diri dia lah masing-masing. Yang kata konon baca setan menggelupur ni, awak tanya diri awak balik, kenapa aku baca jadi macam ni? Then after that awak akan faham sebenarnya benda tersebut hanyalah talbis. Maksud dia penyamaran syaitan tadi atau jin tadi untuk awak rasa bagus. Dan untuk pesakit tadi bergantung kat awak. Dan untuk orang yang tengok cerita tadi cari awak. Dan bila benda tu jadi empire besar kan, empire peruqyah sebagainya. Jadi nanti awak sakit je orang cari awak. Sakit, dia bisnes tak apa kalau ikutkan kepada menjampi orang, memang benda paling layak. Cuma soalan sekali pada bab ini. Macam mana nak jadi, nak rational kan? Saya pasal awak buat tadi last kali, apa jadi hujung dia? Hujung dia nanti bila ada susah je, ustaz, saya punya anak macam ni. Ustaz, saya sekian macam ni. Satu hari ustaz mati. Ketika itulah akan zahir, rupanya orang ramai telah mensyirikkan Allah Ta'ala.
Sebab orang kata, ish, anak kau ni macam ni kalau ustaz tu ada mesti dia boleh sembuhkan. Allah Ta'ala mana? Simple je. Sebab tu jaga-jaga sikit lah. Sebab tu saya kadang benda ni geng-geng perukiah tak nak simbang saya. Ada kat sekolah tu, waktu kat Yayasan Taklim, abang ni tukang betul aircon. Saya mengajar macam ni, dia tak puas hati lepas kelas, dia tunggu saya nak simbang. Tu saya tanya soalan, apa salah abang baca jadi macam tu? Dia macam tahu dia jawab. Dia macam ganggu kepala kan. Apa salah abang jadi kan? Dia nak tahu juga. Apa sebab? Pasal tajuk asal, Quran bukan untuk itu. Even Syekh Wahid Al-Salam Bali, yang buku dia dipakai untuk tajuk rukiah-rukiah ni kan, dia sendiri tinggalkan. Dia tinggalkan. Dia kata dia kesibukan dengan rukiah tadi, lupa berkenaan dengan tajuk sepatutnya. Belajar hadis, belajar sekian. Anak pergi sekolah SDI Iman Syafi'i di Jember. Tetapi kata dulu dia ada buat macam tu lah. Klinik rukiah lah. Dia kata memang tak jadi kerja. Ustaz takkan boleh mengajar, orang jadi ramai semua nak rukiah. Nak rukiah je. Ustaz akan sibuk dengan benda ni. Ustaz apa tadi? Ustaz apa tadi? Dr. Syafiq Wasalamah. Dia memang buat. Memang kat Indonesia banyak diorang punya pesantren buat macam tu. Dia sekian. Saya pernah pergi satu tempat lah, bawa anak saudara saya nak pergi belajar, tapi anak saya lari awal. Tapi cerita dia kan, bawa pergi, waktu pergi tu kan, saya duduk kat, sementara tunggu van datang nak ambil kita orang kan, ada orang datang. Tu ustaz tu pun pakailah sarung tangan dia, keluar kau jin tengit. Saya macam saya macam ini, saya kata apa benda dia buat tu, tak lah kan. Pada sudut asal betul kita nak bantu manusia, tapi jaga-jagalah sebab kita lupa sebenarnya. Jadi jelas kan, in the end tak habis kerja. Belajar agama tidak kan, belajar hadis tidak, sedangkan rasionalkan balik benda tadi. Kalau rasional okey lah, ini masalah tu kan. Jadi last sekali boleh jadi iblis pula bagi tahu pondok-pondok adalah benteng terakhir bagi agama Islam. Apa sewel ni tu kan. Ya. Dia akan jadi macam wanita yang Nabi kata tawar pada dia, aku boleh doakan kau dan kau sembuh, atau engkau sabar, atau aku jamin kau syurga. Itu lebih penting. Sakit, ini semua orang akan sakit. Ada orang kata macam, alah ustaz tak kena boleh. Saya dulu terlibat, bukannya terlibat buat kerja ni, tapi terlibat membantu. Sebab bila mak saya kena busung kan, tahun 94, tahun 94. Jadi sibuk keluarga kita, pergilah semua tempat, panggillah Darul Syifa ke Darul apa, semua kita pergi kan. Last sekali kita pergi dekat Bomoh, dekat area Mantin mana, ni 9 something, yang dia cari kita orang, minta kita benda-benda inilah tertentu untuk ubat. Dia minta limau lelang, limau 3 segi. Nanti balik, nanti buka type limau lelang, nanti ada gambar. Jangan type sekarang, sekejap lagi. Limau lelang. Alah kan dalam lagu anak itik Tok Wi, mana kolam sakit apa Tok Wi, sakit pintu dah. Ubat apa Tok Wi? Ubat limau lelang. Limau lelang ni dia macam rupa dia, kalau kita rupa dia, kalau kita kerat dua, dia rupa 3 segi. Kalau kita, dia panjang macam daun. Tak, memang ada. Dia pokok dia di paya. Dia limau ni kat paya. Limau lelang. Buka YouTube ada dan Google ada. Zaman dulu tak ada Google, kita pun dengar lah. Bomoh tu tunjuk dalam kami. Ni rupa dia, kering. Kita pegang kan, nak cari kat mana, nak sembuhkan mak kita kan. Lepas tu bawa dia nak air 7 muara. Abang ipar saya punya kereta sampai berkarat. Siapa ambil air muara, saya tukang turun ambil air tu, pikul bekas air. Turun dekat Morib, turun dekat Tanjung Karang, turun kat sekian, mana muara kita pergi singgah ambil air. In the end last sekali pusing-pusing, dia kata okey, tak ada limau lelang, boleh limau 7 jenis. Pergilah cari limau 7 jenis. Macam-macam limau rupa, limau macam claw lah, macam sekian. Kita betul limau, tapi lepas dia buat tak jadi apa. Lepas tu dia pun kata, kalau limau lelang ada boleh sembuh ni. Dan last sekali kita duk sibuk limau lelang tadi, Allah Ta'ala tak ada. Ketika itu realiti dia macam Allah Ta'ala tak ada dalam hidup kami. Sebab sibukkan dengan masalah limau lelang tadi. Lepas tu last sekali tiba-tiba lepas berapa kali kita pergi, tiba-tiba Bomoh turun nazak barang atas katil. Kita pun mula percaya, ini dahsyat betul. Kita pukul mak kita tak dapat, kena pukul dekat Bomoh. Padahal tak Bomoh tu buat je, kita nak di malam nyalayan kita. Boleh je. Asal pula kan. Kita sampai kan. Kita balik, alhamdulillah balik dah orang. Apa taknya? Bongok je. Sampai sekarang saya kata cuba salah. Tapi dekat situ kalau orang kata tak pernah rasa, kami rasa dah.
Saya peribadi, keluarga kami dah rasa lah. Tak payah pelik-pelik lah benda macam ni. Orang kata macam tak pernah kena. Tak pernah kena. Ada orang kata habis beratus-ratus ringgit. Ya, habis. Tapi balik pada asal, kalau kita sakit, kan Allah Ta'ala kurangkan dosa kita dengan kesakitan tadi. Itu lebih baik daripada kita jumpa dengan orang, sembuhkan kita, rosak akidah kita. Buat apa? Ni lewat ni saya tak balik lagi. Wallahu a'lam. Okey, kita berhenti sini ya. Kita sambung kemudian. Wassallallahu ala Muhammadin salam alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain kali ambil apa yang dengan topik je. Soalan topik. Kalau soalan luar topik tak payah.